Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tajuk perbincangan kita pada hari ini adalah penyertaan dalam jenayah. Okey, niat bersama, common intention, section 34 dan tujuan bersama, common object, section 149. So, semua diminta ingat ya, ada dua perkara iaitu niat bersama dan tujuan bersama. Section yang dipakai, section 34 dan section 149 kanun persektaan. Okey, kita akan bincangkan juga beberapa kes untuk kita lihat. So, di sini ada beberapa perkara. Okay, sebagai pengenalan, kita tengok sama ada ia melibatkan kehendak seseorang ataupun dia terpaksa, paksaan ataupun terpedaya. Okay, seseorang terlibat dengan jenayah mungkin atas sebab-sebab yang tertentu. Okay, antaranya kehendaknya sendiri secara sukarela. Okay. Kedua, paksaan ataupun dia terpaksa, desakan ataupun terdesak, ada orang mendesak ataupun dia terdesak, desperate, ataupun diperdaya ataupun terpedaya, ada seorang manipulate dia, berada dalam masa dan persekitaran yang salah tak kala kejadian itu berlaku. Hasil kesihatannya akan melihat dan mendapati beberapa perkara keterlibatan atau penglibatan seseorang tertuduh dalam sesuatu jenayah berdasarkan faktor-faktor ataupun faktor-faktor yang terjadi dalam sesuatu situasi. Kita tengok fakta-fakta kes, kejadian kes-kes jenayah. Antaranya kita akan lihat kepada niat dia, persiapan, percubaan melakukan dan niat yang terjemahkan melalui buatan. Tahap-tahap keterlibatan seseorang perlu diambil kira berdasarkan pertama niat niat melakukan sesuatu perbuatan iaitu niat melakukan sesuatu. Kedua, persiapan. Ada persiapan, ada planning ada perancangan yang diaturkan Ketiga, percubaan melakukan perbuatan yang diniatkan dari percubaan, dari attempt to commit something dan niat itu diterjemahkan ke dalam sesuatu perbuatan dalam bentuk perbuatan experience yang menentukan sama ada berjaya atau gagal niat jahatnya itu. Setiap tahap itu boleh dikaitkan dengan tanggungan jenayah. Prinsip-prinsip umumnya kesalahan iaitu orang yang melakukan perbuatan salah jenayah adalah bertanggungan terhadap tindakan yang dilakukannya lah. Hanya orang yang sabit kesalahan akan dihukum. Hukuman adalah menurut peraturan ataupun menurut undang-undang. Tanggungan jenayah berdasarkan kepada keterlibatan atau penyertaan dalam sesuatu jenayah. Semua yang terlibat, sesiapa yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung adalah bertanggungjawab ke atas tindakan yang dilakukan tersebut. Tajuk penyertaan dalam jenayah, tajuk hari ini melibatkan persoalan berikut. Bila seseorang itu mula terlibat, bagaimana dia boleh terlibat, how, sejauh mana dia terlibat, adakah dia bersalah ataupun sebaliknya, apakah tanggungan jenayahnya, kita tengok kes tu melibatkan apa. Prinsip tanggungan bersama, prinsip of joint liability. Prinsip umum dia, sesuatu kesalahan jenayah yang dilakukan oleh sekumpulan penjenayah yang lebih daripada seorang atau oleh sekumpulan orang adalah terikut kepada prinsip tanggungan bersama, principle of joint liability. Melibatkan lebih pada seorang individu. Semua yang terlibat adalah sama-sama bertanggungan sekiranya mereka mempunyai niat yang sama. Kata kunci dia adalah niat yang sama. Kalau lihat di sini dia mempunyai niat yang sama. Pendakwa mesti membuktikan bahawa setiap orang dalam kumpulan itu mempunyai niat bersama melakukan jenayah tersebut. Setiap orang dalam kumpulan itu mempunyai niat bersama melakukan jenayah tersebut. Kena buktikan. Kalau kita tengok contoh kes, The Emperor versus Nga Aung Kien and another. Kes ni kes lama, 1935. Soalan, apabila sekumpulan orang kurang daripada 5 orang yang bersenjata keluar untuk melakukan rompakan. Kalau tengah dia melakukan rompakan tanpa sebarang niat untuk melakukan pembunuhan, tetapi tak kala melakukan rompakan tersebut, salah seorang seorang je yang tembak ke
okey, yang membunuh tu, okey. Kalau seorang daripada anggota kumpulan tersebut telah menyebabkan kematian seseorang, adakah semua orang dalam kumpulan bertanggungan atas kesalahan? Okey. Yang seorang yang menyebabkan kematian, adakah semua orang dalam kumpulan tersebut bertanggungan? Question mark. Okey. Mahkamah mengatakan bahawa tidak ada jawapan yang mudah kepada persoalan sedemikian, tetapi hendaklah melihat setiap satu kes itu terlebih dahulu. So, kena tengok fact of the case. Tengok case tu lah. Kalau nak tahu sama ada semua bersalah ataupun tidak, kena lihat kepada niat setiap orang lah. Niat asal baik yang tadi tu. Lihat tu. Inilah. So, kena tengok niat seorang yang dalam kumpulan ni, perompak ni. Adakah niat ni niat sama nak membunuh? Kalau semua ada niat bersama, so semua bersalah. Kalau semua ada niat bersama, mereka semua ni bersalah lah. Oleh hal yang demikian, kena lihat apa yang ditetapkan oleh undang-undang. So, kalau ada semua niat bersama, semua bersalah lah membunuh ni. Kalau tak ada, tak lah. So, siapa yang ada lah niat membunuh ni. Okay. Niat bersama di bawah Seksyen 34. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan niat bersama? Tiada penjelasan oleh kanun keseksaan. Ia berkaitan dengan tanggungan secara tanggungan bersama secara konstruktif. Konstruktif liability, iaitu sesiapa sahaja yang mempunyai kaitan dengan suatu jenayah, sama ada terlibat secara langsung, tidak langsung atau hanya memainkan peranan yang kecil, tetap mempunyai niat yang sama untuk melakukan jenayah berkenaan, melainkan dibuktikan sebaliknya. Okey. Kalau tengok niat bersama ni, ia berkaitan dengan tanggungan secara konstruktif. Konstruktif liability bermaksud sesiapa sahaja yang mempunyai kaitan, ada berkaitan dengan jenayah tersebut, sama ada terlibat secara langsung ataupun tidak langsung atau hanya memainkan peranan yang kecil, tetap mempunyai niat yang sama untuk melakukan jenayah berkenaan, melainkan dibuktikan sebaliknya. Okey, so dia kena buktikanlah dia tidak mempunyai niat yang untuk melakukan jenayah tersebut. Jika tidak, sama ada secara langsung atau tak langsung atau memainkan peranan kecil, dia mempunyai niat yang sama kalau kita tengok secara konstruktif. Okay, kalau kita tengok case Rex versus Vincent Benka and another 1936, Chua Jin Sui mati akibat suatu tikaman. Okay, tikaman adalah dalam satu rompakan. Dia mati sebab ada tikaman dalam satu rompakan. Okay, yang dilakukan oleh dua orang tertuduh. Okay, ada dua orang lah perompak ni, A dengan B. Okay, yang matinya mangsa lah, Chua Jin Sui. Salah seorang daripada tertuduh yang bersenjatakan pisau telah menikam mangsa, tetapi pihak pendakwa tidak dapat memastikan siapakah di antara kedua-dua tertuduh yang melakukan tikaman tersebut. Tertuduh kedua, Tengkoh, mengatakan Vincent Benka. So, dua orang, sama ada Tengkoh atau Vincent Benka. Tapi dua orang ni pun keep on fighting lah. Tengkoh cakap Vincent Benka, Vincent Benka cakap Tengkoh. Okay. Tertuduh kedua, Tengkoh mengatakan Vincent Benka tertuduh pertama menikam mangsa, dan seterusnya tuduh-menuduh berlaku di antara kedua-dua mereka ni. Okay, keputusan mahkamah yang membicarakan memutuskan kedua tertuduh adalah bersama-sama bertanggungan dan disabitkan. Okay. Mahkamah memutuskan kedua-dua mereka adalah bersama-sama bertanggungan dan disabitkan di atas kesalahan. Okey, rayuan. Tertuduh sebenarnya merayu dan membangkitkan dua isu, iaitu tiada bukti siapa di antara keduanya yang melakukan tikaman, sama ada Tengkoh ataupun Vincent Benka. Tiada niat bersama untuk menyebabkan kematian mangsa. Okey, dia rayu yang katakan tak ada bukti siapa yang tikam siapa. Okey, tapi yang matinya Chua Jin Sui lah. Okey, dan ada bukti yang niat bersama untuk menyebabkan kematian mangsa. Sebab niat asalnya dia melakukan rompakan. Okay, itu rayuan di atas dia punya keputusan tu lah. Turut bangkitkan juga kes-kes Barendra Kumar Ghosh versus The Emperor dan The Emperor versus Nga Aung Sien mengenai tanggungan bersama yang melibatkan pembuktian niat bersama. Okay, mengenai tanggungan bersama, okay, yang melibatkan pembuktian niat bersama. Okey, dalam hal ini tidak ada jalan mudah untuk menjawab persoalan sama ada semua pihak itu bertanggungan dan hanya benar-benar terlibat sahaja boleh dipersalahkan. Tambahan pula,
soal niat bersama adalah soalan fakta. Oleh hal yang demikian, ia bergantung kepada hal ataupun hal keadaan setiap kes. Sebab kita kena tengok fact of the case. Sebab dia berkaitan dengan fakta kes yang berlaku tu lah. Perompakan tadi, terbuka tadi, perompakan kan. Seperti okey. Peruntukan Seksyen 34. Seksyen 34 membuat suatu kaedah bagaimana menangani masalah niat jahat setiap orang yang terlibat dalam suatu kesalahan jenayah, okey, yang dilakukan oleh beberapa orang ataupun sekumpulan orang. Seksyen 34, okey, kita tengok apabila suatu perbuatan jenayah dilakukan oleh beberapa orang bagi mencapai niat bersama, mereka semuanya tiap seseorang daripada mereka itu adalah bertanggungan atas perbuatan itu sama seperti seolah-olah perbuatan itu telah dilakukan olehnya seorang. Okay, when a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if the act were done by him alone. Mungkin dia punya seorang dia mati, okay, di atas perbuatan mereka, okay, yang melakukan pembunuhan atau tikaman tersebut ramai. So seorang yang mati, tapi semua punya niat yang sama. So semua kena seolah-olah yang melakukannya adalah seorang sahaja. Okay. Okay, kalau dalam Seksyen 34 ini, okay, Seksyen 34 ini bukanlah satu seksyen yang mewujudkan satu kesalahan. Seksyen ini juga bukan mengenai apa-apa perbuatan salah atau perbuatan jenayah. Ia adalah satu seksyen yang berkaitan dengan kaedah pembuktian. Bagaimana dia kata kunci dia? Kaedah pembuktian. A rule of evidence yang menggariskan prinsip tanggungan bersama joint liability dalam perbuatan jenayah. Okay, seksyen ni dia tak ada wujudkan apa-apa satu kesalahan. Okay, dan bukan mengenai apa-apa perbuatan salah ataupun perbuatan jenayah, tetapi ia lebih kepada kaedah pembuktian yang menggariskan prinsip tanggungan bersama, iaitu joint liability dalam perbuatan jenayah, dalam suatu kes-kes jenayah yang berlaku. Okay, ini antaranya tadi, ini setelah ni merompak, ada dua bersenjata. So, siapa yang melepaskan tembakan ni? So, adakah seorang je ataupun dua-dua punya niat yang bersama? Kita kena tengok. Kalau dua-dua ada niat bersama, so dua-dua pun boleh dikenakan. Okay, ni gambaran lah, di mana ada dua orang ni. Dua orang ni, setelah ni A, okay, ni B, nak melakukan, let's say dia nak merompak, lepas tu dua-dua bersenjata. Soalan dia, adakah dua-dua ni mempunyai common intention, ataupun tak ada. So kita tengok fakta kes lah. Okay. Okay, secara ringkasnya, Seksyen 34 ini menyebutkan beberapa perkara penting, iaitu satu perbuatan jenayah telah dilakukan. Okay. Kat sini kita nak gariskan adalah perbuatan jenayah telah dilakukan. Okay. Kedua, ia telah dilakukan oleh beberapa orang berdasarkan niat bersama. Yang lakukan beberapa orang, bukan seorang. Beberapa orang. Niat dia, niat bersama. Semua orang yang terlibat adalah bertanggungan. Okay. Semua orang terlibat ni bertanggungan. Seolah-olah yang melakukan itu seorang. Suatu perbuatan yang digambarkan sebagai a criminal act means that unity of criminal behavior which results in something for which an individual would be punishable if it were all done by himself alone. Criminal offence. Tengok kes tadi, Barendra Kumar Ghosh versus the Emperor Act. Okay, 1925. Kita lihat juga kes Mahbub Shah versus King Emperor. Okay, prinsip umum kepada kejayaan, pemakaian Seksyen 34 di bawah untuk melakukan sesuatu atas niat yang telah dipersetujui bersama. Kalau tengok ni, dia punya keyword dia. Okay, kat sini tulis niat yang telah dipersetujui bersama.
sebelumnya. Okey, iaitu to invoke the aid of section 34 successfully, it must be shown that the criminal act complaint against was done by one of the accused persons in the furtherance of the common intention of all. Common intention of all. If this is shown, then liability for the crime may be imposed on anyone, okay, of the persons in the same manner as if the act were done by him alone. Satu pendekatan iaitu suatu kes yang orang bersetuju untuk melakukan kesalahan itu atau semua orang terlibat. Sama ada dia bersetuju, okay, ataupun semua orang terlibat melakukan kesalahan itu dengan memainkan peranan masing-masing atau semua mengambil bahagian pembuktian tahap keterlibatan. Okay. Mereka melakukannya perbuatan jenayah itu menurut perancangan. Dia ada perancangan juga, semua ambil bahagian, ada perancangan, okay. Ada penglibatan, bersetuju untuk terlibat. Okay. Oleh hal yang demikian, semua orang adalah terlibat dalam dan semua sama-sama bertanggungan. Kalau dia fulfill semua ni, maknanya dia memang ada common intention. Okey. Jadi buku keempat ini seolah-olah mengatakan, okey, semua orang itu adalah seorang. Okey. Maksudnya jika suatu rancangan dibuat untuk melakukan jenayah dalam perancangan itu beberapa orang telah terlibat dan mereka sebenarnya melakukan perbuatan jenayah itu dengan niat seperti yang dirancangkan, maka semua orang yang terlibat itu sama seperti ia lakukan oleh seorang sahaja. Maknanya kena proof keterlibatan semua orang ni sebagaimana yang dirancangkan mereka semua ni. Okey, sebagaimana yang dinyatakan terdahulu, doktrin niat bersama ini sering dikaitkan dengan kes Mahbub Shah versus King Emperor, 1945, yang mengatakan to invoke the aid of section 34 successfully, it must be shown that the criminal act complained against was by one of the accused person in the furtherance of the common intention of all. If this is shown, then liability for the crime may be imposed on any one of the persons in the same manner as if the act were done by him alone. This being the principle, it is clear to the Lordship that common intention within the meaning of the section implies a pre-arranged plan. Dia ada arrangement, ada planning. And to convict the accused of the offence applying the section, it should be proved that the criminal act was done in a concert pursuant to the pre-arranged plan, as has been often observed. It is difficult, if not impossible, to secure direct evidence to prove the intention of an individual. In most cases, it has to be inferred from his act or conduct or other relevant circumstances of the case. Okay, so you have to have a look to the fact of and the evidence of the case. Kita tengok fakta kes, tengok keterangan-keterangan, saksi-saksi, adakah wujudnya perancangan oleh semua yang tertuduh tu untuk mengaitkan semua yang berlaku adalah dengan perancangan ataupun keterlibatan dan niat semua orang tu supaya kita boleh sabitkan mereka di bawah section 34. Dalam kes Mimi Wong and Another versus PP 1972, okey, menggariskan beberapa perkara berhubung dengan section 34, iaitu apabila sesuatu kesalahan bergantung kepada sesuatu tujuan ataupun niat untuk melakukan kesalahan itu mesti diperhatikan dengan teliti. Adakah kesalahan yang dilakukan sesuai dengan unsur jenayah berkenaan? Okey, adakah kesalahan itu sesuai ataupun tidak? First kita tengok niat, satu tujuan ataupun niat. Okay. Kedua, niat dimasukkan itu akan ditentukan melalui kesalahan yang dilakukan, dan kesalahan yang dilakukan adalah sebagaimana yang diniatkan. Okay. Maknanya kena tengok niat dia dan kesalahan tu sebagaimana yang diniatkanlah. Niat untuk melakukan rompakan dan bukan pembunuhan. Soalnya niat tu nak merompak ke nak membunuh. Okey, niat tertuduh dan niat ahli-ahli lainnya mesti diperhatikan.
Okey, maknanya setiap orang dalam yang dituduh tu kena tengok niat mereka lah. Okey, dan mesti kena teliti jugalah. Setiap orang mempunyai pengetahuan dan tahu apa yang berlaku. Dia tahu dia punya pengetahuan. Semua pun niat bersama itu tidak jelas, tetapi perbuatan yang dilakukan itu telah menggambarkan tentang niat bersama. Setiap orang seolah-olah bertindak secara berasingan, tetapi matlamatnya adalah sama. Okey, yang ini kena proof lah sama ada semua orang ni adalah bertindak secara tak kisah berasingan ke apa, tapi matlamatnya nak membunuh si nak bunuh A. Tak kira nak dia guna pisau ke, guna apa senjata dia, tapi diorang tertuduh tu semua nak pastikan dia mati. So kena proof lah semua nak dia mati bersama-sama, lepas ada perancangan, so semua tu akan kena lah. Okay, dalam keadaan semua ini mereka adalah bertanggungan dan dianggap sama-sama bersalah. Okay, so kalau semua dia ada common intention, ada niat sama nak dia mati, so mereka semua boleh dikaitkan dengan kesalahan ataupun mempunyai niat yang sama di bawah seksyen 30. Asas pertimbangan mengenakan satu pertuduhan yang sama terhadap semua tertuduh adalah atas alasan wujud niat bersama. Okay, wujud niat bersama, the existence of a common intention. Okay, dan keterlibatan iaitu penyertaan semua yang terlibat, penyertaan semua yang terlibat atau semua turut serta melakukan perbuatan, semua turut serta melakukan perbuatan atau kesalahan tersebut sebagaimana yang diniatkan. Okay, sebagaimana yang diniatkan, participation in the commission of the offence. Yang ni tengok ni, yang ni A nak tembak B sebab nak dia punya wang ringgit. Ni seorang, itu tak salah ada lagi seorang. Okay, so kena buktikan lah yang ni dengan yang ini. Okay, syarat pemakaian seksyen 34. Okay, seksyen 34 ini bertujuan untuk mengenakan tuduhan terhadap mana-mana orang yang didapati ada kaitan dengan suatu kesalahan jenayah yang telah berlaku. Seksyen ini perlu dimasukkan dan dibacakan selepas kesalahan utama dinyatakan dalam kertas pertuduhan itu. So kita tengok kat sini, seksyen 34 ni, okay, dia bertujuan mengenakan tuduhan terhadap mana-mana orang yang didapati ada kaitan dalam sesuatu kesalahan jenayah yang telah berlaku. Okey, seksyen ini perlu dimasukkan dan dibacakan selepas kesalahan utama. So kesalahan dia apa? Kalau macam tadi membunuh. Okey, lepas tu baru masukkan seksyen berkenaan dengan seksyen 34 lah, kesalahan melakukan jenayah bersama. Okey, selepas kesalahan utama, kesalahan apa yang dilakukan, seperti merompak ke membunuh dalam dia punya charge sheet dia, kertas pertuduhan dia. Okey, contoh dia kalau tengok dalam kes PP versus Fujiono bin Kamsan and others 2003, bahawa kamu bersama-sama beberapa orang, okey tengok kamu bersama-sama beberapa orang, ini bukan seorang lah, lebih pada seorang yang masih bebas pada 8 Julai 2000 jam lebih kurang 10.30 malam di kebun kelapa sawit, kampung Isnin Ma'ruf, Sempang Renggam di dalam daerah Keluang dalam negeri Johor Darul Ta'zim telah menyebabkan kematian Suhardi. Ini bukan menanda apa? Dengan niat bersama, dengan niat bersama menyebabkan kecederaan yang boleh membawa kematian. Oleh hal yang demikian kamu telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah bahagian pertama, seksyen 304 dan dibaca bersama dengan seksyen 34. Itu yang dikata akta yang sama kerana kesalahan. Lepas tu dia kata seksyen 34 ni selepas kesalahan, dibacakan selepas kesalahan utama. Dia bukan awal, dia selepas seksyen 304 lah apa kesalahan dia. Kat sini kenapa dia ramai? Kat sini dia punya ayat baca kamu bersama-sama beberapa orang yang lain So bukan seorang lah, ramai Johor ni contoh dalam kes. Syarat pemakaian seksyen 34 lagi ada niat bersama, seperti apa yang kita dah kupaskan dengan panjang lebar sebentar tadi. Kena ada niat yang sama, niat bersama.
semua tertuduh mesti mempunyai niat yang sama untuk melakukan sesuatu kesalahan. Niat bersama ini menggambarkan suatu keadaan tersirat mengenai kesepakatan mereka acting in concert untuk melakukan sesuatu kesalahan jenayah secara bersama. Ekoran wujudnya suatu perancangan awal. Dia ada game dia, ada plan dia, dia ada master plan atau ada plan dia nak lakukan apa. Satu perancangan awal atau suatu persetujuan awal. Ada pre-arranged plan. Dia ada agreement di antara mereka ni, mereka yang melakukan jenayah ni. Dia ada persetujuan ataupun dia ada komplot ataupun dia ada plan atau perancangan yang difahami oleh semua mereka ni lah, mereka-mereka yang ingin melakukan jenayah ni lah. Apa-apa yang dilakukan nanti adalah bagi melaksanakan niat sebagaimana yang telah mereka persetujui. Perlu diingat bahawa niat bersama ini adalah persoalan fakta. Ini dia punya, kena tengok fact of the case. Oleh hal yang demikian, fakta setiap kes hendaklah dilihat dengan teliti dan disesuaikan dengan hal keadaan secara yang membentuk kes berkenaan. Sekarang juga waktu malam ke, waktu pagi ke. Lepas tu kalau tengok peguam kalau nak membela tertuduh, anak guam dia, so dia kadang-kadang dia tengok dari segi sudut teknikal, fakta kes dan hal keadaan kes tu. Waktu malam tak nampak, bukan dia yang bunuh, orang yang bunuh, kena tengok tentu kan. So kat sini yang kita pentingnya nak tengok buktikan, kita tengok fact of the case, kita tengok dengan teliti apa yang terjadi, berapa orang sebenarnya yang melakukan ni, siapa yang membunuh, ada ke plan dia, ada ke perancangan dia, ada ke persetujuan awal ni kan, semua orang faham ke nak merompak ke ataupun nak membunuh ke kan. Sebagai contoh, kita lihat Xu Chenglai versus right 1956, Chan Chinling and another versus CP. Dihujahkan di peringkat rayuan bahawa pihak pendakwa gagal membuktikan tanpa keraguan munasabah. Wujudnya niat bersama di antara tertuduh pertama dengan tertuduh kedua. Wujudnya niat bersama, pendakwa gagal membuktikan tanpa keraguan munasabah. Adanya common intention. Cheng Ban Yi, tertuduh dalam kes ni, tertuduh terlibat dalam suatu percubaan merompak dan menyebabkan kematian mangsa akibat ditikam. Mangsa mati sebab ditikam. Di antara isu-isu yang dibangkitkan termasuklah sama ada tertuduh terlibat dalam merancang perompakan tersebut, sama ada tertuduh tahu atau tidak pisau yang digunakan atau pisau akan digunakan dalam perompakan itu, sama ada tertuduh tahu apabila pisau itu digunakan ia boleh menyebabkan kecederaan dan sama ada kecederaan itu boleh menyebabkan kematian. Sekiranya jawapan kepada semua menunjukkan tertuduh ada pengetahuan, dia bertanggungan. So kita tengok persoalan-persoalan ni, isu-isu ini. Pertama, sama ada tertuduh tahu atau tidak pisau akan digunakan dalam rompakan tersebut. Sama ada tertuduh tahu apabila pisau itu digunakan ia menyebabkan kecederaan dan sama ada kecederaan itu boleh menyebabkan sehingga menyebabkan kematian. So kalau dia ada pengetahuan, so dia bertanggungan. Lihat juga kes Teng Se Xiong versus CP 1963. Keterlibatan. Keterlibatan tertuduh dapat dilihat melalui kehadirannya dalam perbincangan atau perancangan awal ataupun turut serta di sepanjang perbuatan jenayah itu. Pelibatan tertuduh adalah bagi maksud mencapai niat bersama mereka semuanya atau in furtherance of the common intention of all. Kan? Kita tengok sama ada kehadiran tertuduh dalam perbincangan, dari discussion dia atau perancangan dia awal, ataupun tertuduh ni dia terlibat sepanjang perbuatan jenayah. Kehadiran perancangan awal. Dari segi kehadiran, soal keterlibatan sama ada secara langsung atau tidak dalam kejadian itu perlu dibuktikan dan seterusnya perlu dibuktikan bahagian atau peranan yang dimainkan oleh tertuduh dalam kesalahan
tersebut. Okey. Okey. Bila kita sentuh bab kehadiran ni, okey, soal keterlibatan sama ada secara langsung ataupun tidak dalam kejadian itu perlu dibuktikan dan seterusnya perlu bukti sebahagian atau peranan yang dimainkan oleh tertuduh tu. Apa peranan dia? Adakah dia yang merancang ataupun dia yang akan buka pintu? Okey, dia buka pintu bagi rakan subahat dia tu masuk untuk tikam si Mr. A ni. Dia buka pintu, dia tahu dah buka pintu sebab nak suruh orang bunuh, kan? So dia pun boleh sekali dah, kan, terlibat dengan kes tu lah, sebab dia pun terlibat untuk memastikan si A ni mati. Okay, prinsip umum mengenai kehadiran itu bergantung kepada jenis kesalahan yang dilakukan. Ada kalanya tertuduh mesti hadir secara fizikal di tempat kejadian, physically present at the actual commission of the crime. Manakala ada kes yang menyebutkan kehadiran dalam setiap kes bukan suatu kemestian untuk Seksyen 34 terpakai. Sama ada dia secara fizikal ada ataupun tidak ada secara fizikal. Okey. Kehadiran bagi maksud ada atau tidak niat bersamaan dalam Seksyen 34 adalah ditafsirkan mengikut peredaran masa dan berdasarkan dengan teknologi moden yang canggih. Dalam kes Sabarudin bin Non and others versus PT, penggunaan satu bimbit kalau berhubung dengan tertuduh lainnya memberi gambaran bahawa mereka sebenarnya hadir secara konstruktif dan terlibat dalam membantu pembunuhan semati. Dia call, dia kata kau pergi bunuh dia. Dia call orang tu, tapi tidak ada kat situ, dia call je contoh. Ataupun kes Chiu Cheng Lai, okay, 1956. Tengok juga kes Chin Hon and others versus PT. Okay, lihat juga kes tadi Barendra Kumar Ghosh versus King Emperor 1925. Sungguh pun tertuduh tidak menembak mangsa, sebaliknya dia hanya menunggu di luar saja. Tidak makna dia tidak terlibat. Okay, jika berlaku pembunuhan pada menjalankan niat bersama, mereka semua ada bersalah. Dia tunggu kat luar, dia tengok trafik, dia tengok ada polis, ada orang lalu lalang. Okay, dia pun boleh terlibat jika dia ada niat bersama nak pastikan orang tu mati. Lihat juga kes tadi Sabarudin bin Non untuk lebih maklumat lanjut. Baca juga kes-kes yang terkini berkaitan dengan common intention. Okey, selepas kita tengok tadi kehadiran, tengok pula perancangan awal. Okey, perancangan awal dalam arti kata biasa merujuk suatu plan tindakan kepada cadangan dan bagaimana menyempurnakan suatu niat jenayah tertentu. Ciri-ciri kejadian yang berlaku sepanjang kes itu akan menunjukkan sama ada suatu perancangan wujud ataupun tidak. Okay, dalam kes Chan Chung Ling versus Chan Chung Ling and another, versus PT 1956, ketika kes berada di peringkat rayuan, pihak perayu menghujahkan bahawa rancangan awalnya ialah untuk merompak dan bukannya untuk membunuh mangsa. Pembunuhan tidak pernah ada dalam perancangan awal mereka. Tambahan pula mereka tidak membawa sebarang senjata khusus untuk melakukan pembunuhan. Dalam keputusan mahkamah mendapati bahawa bermula daripada perbuatan tertuduh mempelawa mangsa memasuki kenderaan hinggalah kepada perbuatan mencampakkan mayat mangsa menunjukkan adanya suatu plan tindakan yang diaturkan. Okey, semua yang dilakukan oleh tertuduh di sepanjang kejadian itu menyokong kepada bahawa adanya suatu perancangan. Kan? Okey, walaupun pada awalnya dia kata tak nak bunuh, tapi adanya plan plan dia nak adanya perancangan okey, perancangan niat jahat kes jenayah. Kalau tengok dalam kes ni, mangsa memasuki kenderaan hinggalah perbuatan mencampakkan mayat mangsa, okey, adanya menunjukkan ada tindakan yang diaturkan dalam kes tersebut. Okey, niat bersama untuk melakukan apa yang diniatkan. Kita kena tengoklah. Tadi kita tengok kehadiran, lepas tu kita dah tengok perancangan awal. Okey, sekarang tengok niat bersama untuk melakukan apa yang diniatkan. Apa niat diorang? Okay, apa niat tertuduh ni? Seringkali peruntukan di dalam Seksyen 34 ni membincangkan ungkapan bagi mencapai niat bersama mereka. Okay, in furtherance of the common intention adalah untuk apa-apa. Bagi menunjukkan bahawa adanya kaitan di antara niat, pakatan atau persetujuan untuk meneruskan niat
dan perbuatan yang dilakukan itu adalah mengikut apa yang diniatkan. Kan? Dia mesti ada niat untuk melakukan sesuatu perkara. Okay? Innamal a'malu binniyat. Okay? Setiap perbuatan bermula dengan niat. Okay? Kalau tengok dalam konteks ni, seksi 34 ni, niat bersama untuk melakukan apa yang diniatkan. Apa niat diorang sebenarnya ni? Membunuh ke apa sebenarnya? Okay, seringkali peruntukan seksi 34 ini membincangkan ungkapan bagi mencapai niat bersama mereka. Apa dia punya common intention dalam mereka nak buat apa sebenarnya? Okay, dalam case Rex versus Vincent, Benka and another, niat bersama ialah persetujuan untuk melakukan kesalahan yang diniatkan. Menurut tertuduh, niat mereka adalah untuk merompak sahaja dan bukan membunuh. Kematian terhadap mangsa adalah sesuatu yang di luar perancangan mereka. Diputuskan bahawa memang ada niat bersama di antara mereka, tetapi ia bukan untuk melakukan pembunuhan. Mereka dibebaskan daripada kesalahan membunuh, sebaliknya hanya ditabitkan atas kesalahan merompak. Kan, diorang melakukan rompakan, bukan hanya untuk membunuh. Okay? Nak tahu apa terjadi dalam kes ni, baca kes ni, Vincent Benka ni. Okay, dari persetujuan diorang ada niat bersama. Tapi niat bersama diorang ni bukan untuk membunuh, tapi dalam kes ni untuk merompak. Ada kerja lain ke? Okay. Tujuan dan alasan section. Kalau tengok section 34 ni, ia dirangka sedemikian bagi menyelesaikan masalah untuk membezakan perbuatan-perbuatan setiap orang dalam kumpulan itu atau kerana kesukarannya untuk membuktikan setiap perbuatan dilakukan oleh setiap orang dalam sesuatu kejadian kes jenayah. Oleh hal yang demikian, semuanya akan dianggap terlibat secara bersama-sama melakukannya dan semua bersama-sama bersalah di atas perbuatan tersebut. Niat seorang dianggap sebagai sama dan mereka tahu apa yang perlu dibuat bagi menyempurnakan niat jahat ataupun niat tersebut. Okey, alasan menuduh semua yang terlibat itu sama-sama bersalah adalah kerana kehadiran kawan-kawan atau rakan sejenayah, accomplices, dilihat seolah-olah menyokong satu sama lain. Kehadiran kawan-kawan seolah-olah dapat membantu antara satu sama lain. Okay, support each other in this context, melakukan jenayah. Kehadiran kawan-kawan juga seolah-olah dapat memberikan perlindungan dan memberikan keyakinan ataupun meyakinkan serta berupaya membangkitkan perasaan berani dalam diri setiap orang untuk melakukan kesalahan yang diniatkan. Sebaik sahaja perbuatan salah itu dilakukan dan ia dilakukan lanjutan daripada niat bersama itu, maka setiap orang adalah bersalah dan Seksyen 34 meletakkan senarai itu sama seperti yang dilakukan olehnya bersendirian atau berseorangan sahaja. Bilangan orang yang ramai itu kini menjadi satu sahaja atau semua orang itu adalah seorang. Ramai-ramai dikira satu. Tujuan bersama. Common object. Pengenalan, adakah tujuan bersama tujuan bersama dan niat bersama ini mempunyai maksud yang sama? Sebetulnya terdapat perbezaan. Common object, tujuan bersama, dan common intention, niat bersama. Niat, intention adalah apa yang terlintas apa terlintas di hati. Sedangkan tujuan ataupun objek adalah suatu matlamat, apa yang menjadi matlamat orang tu. Niat adalah apa lintasan hati, apa yang terlintas apa yang terlintas di hati. Sedangkan tujuan atau objek tu adalah apa matlamat dia, apa yang dimatlamatkan. Peruntukan Seksyen 149 menyebutkan bahawa tiap-tiap anggota perhimpunan yang menyalahi undang-undang disifat melakukan kesalahan yang dilakukan pada masa menjalankan tujuan bersama. Seksyen 149, jika sesuatu kesalahan dilakukan oleh seorang anggota setiap perhimpunan yang menyalahi undang-undang pada menjalankan tujuan bersama perhimpunan itu, atau sebagaimana yang diketahui oleh anggota perhimpunan itu sebagai mungkin dilakukan pada menjalankan tujuan itu, maka tiap-tiap orang yang menjadi anggota perhimpunan itu pada masa kesalahan itu dilakukan adalah melakukan kesalahan itu. Secara ringkas, tengok Seksyen 149 ni, ia berkaitan dengan suatu kesalahan yang dilakukan dalam suatu perhimpunan, dan di dalam perhimpunan itu apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh mana-mana orang dalam kumpulan itu, semua ahli kumpulan itu
bersalah. Okey. Seksyen ini menekankan walaupun seorang sahaja yang melakukan, semua ahli dianggap bersalah sedangkan mereka tidak berbuat apa-apa ketika kesalahan itu terjadi. Peruntukan ini tidak sekejam sebagaimana yang digambarkan dan bukan bermaksud supaya orang yang tidak berkenaan dipaksa menanggung kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang lain. Okey. Di bawah seksyen ini, tanggungan setiap ahli itu juga bergantung kepada fakta-fakta sama ada setiap ahli itu tahu atau kemungkinan adanya unsur-unsur pengetahuan mereka terhadap apa yang akan dilakukan atau kemungkinan-kemungkinan yang berlaku bagi mencapai tujuan perhimpunan ataupun matlamat perhimpunan itu berdasarkan kepada sifat, cara, suasana dan persekitaran. Tengok sifat, cara, suasana dan persekitaran sebelum dan selepas perhimpunan itu. Sebelum dan selepas perhimpunan itu terjadi. Sekiranya tiada sebarang pengetahuan atau kaitan dengan kesalahan jenayah yang berlaku dalam perhimpunan haram itu, isu tanggungan tidak timbul dalam kes berkenaan. Saya ulang, sekiranya tiada sebarang pengetahuan atau kaitan dalam kesalahan jenayah yang berlaku dalam perhimpunan itu, isu tanggungan tidak timbul dalam kes tersebut. Seksyen 49 ini berbahagikan kepada beberapa pecahan. Seksyen 49 adalah suatu kesalahan. Kesalahan dilakukan dalam suatu perhimpunan. Perhimpunan adalah yang menyalahi undang-undang, sebagai perhimpunan haram. Semua ahli tahu tujuan perhimpunan tersebut, apa matlamat, apa tujuan dia. Setiap ahli kumpulan adalah pesalah utama. Setiap ahli kumpulan adalah pesalah utama atas sebab menjadi anggota dalam perhimpunan haram. Sebagai contoh, kita nak contoh A melakukan suatu kesalahan jenayah. Kesalahan jenayah itu terjadi dalam suatu perhimpunan. Perhimpunan yang dilakukan itu adalah suatu perhimpunan yang menyalahi undang-undang, contohnya perhimpunan haram. Maka sesiapa yang turut serta dalam perhimpunan itu sebagai ahli adalah sama-sama bersalah di atas kesalahan yang telah dilakukan oleh A dan sama-sama terpaksa menanggung kesalahan yang dilakukan oleh ahli dalam kumpulan itu walaupun ahli-ahli lain itu tidak berbuat apa-apa tindakan pada waktu itu. Contohnya tengok dalam Rantan Lal and D. Fajalal 1997, Law of Crime, New Delhi, Barat, daripada halaman 582. Kita tengok kata-kata Judge Strait dalam kes Ram Partab 1883, sebagai berkata, Section 149, Section 149 declares in substance that every member of an unlawful assembly is responsible for an offence committed by another member or the other members in prosecution of the common object of such assembly or one which he must have known was reasonably likely to be committed in the prosecution of the common object. In other words, this provision, so to speak, takes him out of the region of abatement and makes him responsible as a principal for the act of each and all merely because he is a member of unlawful assembly. Sebab dia ada dalam perhimpunan haram tersebut. Section 49 membentuk satu tanggungan beralih, tanggungan vicarious ataupun tanggungan jenayah secara konstruktif semata-mata disebabkan oleh keterlibatannya seseorang itu dalam satu perhimpunan haram yang diketahui dan dipahami dengan jelas apa maksud dia ataupun tujuan dan matlamat perhimpunan itu. Mahkamah cuma perlu memastikan bahawa beberapa orang tertuduh telah menyertai suatu perhimpunan haram dan dalam perhimpunan itu suatu kesalahan jenayah telah dilakukan oleh salah seorang ahli kesalahan tersebut dalam perhimpunan haram itu dengan usaha mencapai tujuan perhimpunan itu bagi dan sekiranya unsur ini dibuktikan semua boleh disabitkan bersalah. Mahkamah tidak perlu mencari siapakah sebenarnya orang yang melakukan kesalahan itu dan pihak pendakwa juga tidak memikul beban membuktikan orang sebenarnya. Saya lihat Lalji. Siapakah yang dikatakan sebagai anggota sesuatu perhimpunan? Anggota sesuatu kumpulan tidak bermakna sebagai seorang ahli yang berbayar yuran keahlian dan kumpulan itu
adalah suatu kumpulan berdaftar di bawah pendaftar pertubuhan. Anggota sesuatu kumpulan tidak bermakna sebagai seorang ahli yang berbayar yuran keahlian, dan kumpulan itu adalah kumpulan berdaftar di bawah pendaftar pertubuhan. Apakah yang dimaksudkan dengan perhimpunan yang menyalahi undang-undang? Sebilangan orang berkumpul untuk menyerang dan memusnahkan sebuah rumah milik seseorang adalah suatu perhimpunan yang menyalahi undang-undang. Orang-orang yang menyertai perhimpunan ini mempunyai tujuan bersama yang dapat dikesan, iaitu memusnahkan rumah milik seseorang. Contoh, tujuan jenayah dia adalah dia bersama nak memusnahkan, nak robohkan rumah orang tu. Sekiranya seorang sahaja melakukannya, semuanya ada bertanggungan, dan ini seolah-olah sama-sama dengan niat bersama. Seorang dia yang buat, tapi semua tu dah plan, matlamat dia nak robohkan, musnahkan orang tu. Sekali semua tu terlibat juga lah, walaupun seorang yang buat. Terus-terus tu kena juga. Contoh. Kepentingan tujuan bersama. Perbezaan di antara section 34 dan section 149. Common intention. Ni niat, ni matlamat. Francis and other versus PP. Jika kita lihat dalam kes ni, Francis and other versus PP. Lord Judge Thompson memutuskan bahawa tujuan bersama perhimpunan itu dan niat bersama ahli dalam surat itu adalah sama, iaitu untuk membunuh dan memusnahkan. Section 34 tidak membentuk satu kesalahan dengan sendirinya, tetapi section 149 adalah suatu kesalahan. Section 149 ni dia mempunyai ada penunjukan yang merujuk kepada suatu kesalahan berbandingan section 34 daripada kaedah pembuktian. Okey, secara kesimpulan dia, tanggungjawab untuk membuktikan wujudnya niat bersama atau mensria tertuduh adalah suatu beban yang berat terpaksa dipikul oleh pihak pendakwaan. Beban itu menjadi semakin berat jika ia melibatkan lebih daripada seorang yang terlibat dalam jenayah yang bersama. Ini bermakna pihak pendakwaan terpaksa mengulangi fakta yang sama bagi mendakwa seterusnya bagi kesalahan yang sama yang telah mereka sama-sama lakukan. Ini pasti membuang masa banyak pihak, dan section 34 ini sekurang-kurangnya dapat menyelesaikan masalah masa yang terbuang sebab dia dikira sekali dia niat bersama di bawah section 34. Prinsip dalam section 34 ialah wujud niat yang sama dalam hati setiap tertuduh untuk melakukan kesalahan jenayah. Hubungan dengan niat untuk melakukan jenayah itu, beberapa ciri perbuatan telah dilakukan oleh beberapa orang, lebih daripada seorang. Dalam keadaan ini, setiap orang yang mengambil bahagian dalam melakukan jenayah tersebut adalah sama-sama bertanggungan, ada tanggungjawab atau ada liability yang terikat seolah-olah jenayah itu dilakukan oleh seorang sahaja. So, tambahan tentang section 149, kalau boleh tengok, Muhammad Haikal bin Muhammad Khatib, Sadali, section 149 of the Penal Code talks about the common object of the assembly as opposed to the common intention of the several persons. However, section 34 of the Penal Code says that when a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such persons is liable for the act is in the same manner as if the act were done by him alone. Now, although section 34 of the Penal Code doesn't, like section 149 of the Penal Code, create a specific offence, both sections have something in common, and that is that each prescribes condition in which a person may be convicted for something that is constituted a substantive offence by the other provisions of the code. A classic example is as follows, where the offence in question is murder in contravention of the section 302 of the Penal Code. Section 34 of the same code provides that if its conditions are fulfilled, when each of the persons who has fulfilled them is liable for the murder as he had committed it alone.
And section 149 of the same code provides that if its conditions are fulfilled, then any person who fulfills them is by reason of it is guilty of the offence of murder. Okay, kalau tengok ni, section 24 kenyataan tidak serupa dengan section 149. Okay, mempunyai kesalahan yang khusus. Kedua, section mempunyai persamaan, iaitu menetapkan syarat seseorang boleh ditabikkan untuk sesuatu yang dianggap sebagai substantif kesalahan oleh peruntukan yang lain dalam kerana kesesaan. Contohnya kesalahan di bawah kesalahan membunuh di bawah section 302. Okey, section 34 kanun yang sama memperuntukkan bahawa jika syarat-syarat ini dipenuhi, common intention tu, niat bersama, semua tu boleh kena. Okey, seorang dalam yang tertuduh tu boleh dipertanggungjawabkan atas kesalahan membunuh tu seolah-olah yang melakukannya seorang. Okey, dan section 146 pula yang sama menunjukkan bahawa jika syarat-syarat dipenuhi, maka mana-mana orang yang memenuhinya, okey, di bawah matlamat ataupun tujuan yang sama adalah kerana ia adalah bersalah atas kesalahan membunuh. Kalau section 149 tapi yang ini kena tengoklah. Section 34 berkaitan dengan yang bersama, section 149 saja matlamat ataupun tujuan yang sama. Okey. Berikut saya lampirkan soalan tutorial bagi tujuan pembentangan minggu ini. Okey. Ini senarai rujukan. Okey. Tengok apa yang betul, apa yang salah, lakukan yang betul, jangan lakukan yang salah. Itu saja bagi perbincangan kita. Okey, sekian sahaja perbincangan untuk minggu ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga kita berjumpa lagi. Okay, stay safe. Jaga diri.